Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di mana jua anda berada. Selamat datang ke sesi live MSAM 2023 hari ini. Anda kini sedang menyaksikan kami secara langsung dari Setia Fontaines Bertam Pulau Pinang yang telah berlangsung sejak 30 September sehingga 8 Oktober. Jadi kepada sesiapa yang masih belum mengunjungi kami, sila datang beramai-ramai, dan kepada yang tidak berkesempatan, jangan risau. Pelibatan anda secara maya amat kami hargai. Saya Farah, hos anda bagi sesi pada hari ini bersama My Minum Sat dengan topik Jom Tingkatkan Pendapatan. Jadi bersama-sama saya pada hari ini adalah 3 panel speaker dari MIDF yang arif dalam bidang ekonomi dan juga kewangan. Saya perkenalkan Datuk Wan Ahmad Satria Wan Hussein, Senior Director Head SMF and Private Equity MIDF. Seterusnya, Encik Fazlan Abu Bakar, Head Marketing and Development Finance Business MIDF. Dan yang terakhir, Encik Imran Yassin Mat Yusof, Head of Research MIDF. Terima kasih Datuk Wan, Encik Fazlan, Encik Imran kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Baik, saya mulakan dahulu dengan Encik Imran. Kita telah bersama mengharungi beberapa tahun yang getir dan sukar. Boleh Encik Imran kongsikan apakah pandangan mengenai situasi terkini ekonomi di Malaysia? Adakah kita telah pulih sepenuhnya dan apakah cabaran utama yang anda lihat dalam ekonomi negara masa ini? Ekonomi negara ni nak kata pulih sepenuhnya belum lagi. Tapi kita beransur pulih. Kalau kita lihat kan ada beberapa kelemahan lah. Kelemahan tahun ini adalah pada sektor luaran. Sektor luaran ni ekspor dan import lah, kan. Kalau sebelum ni ekspor dan import kita berkembang pesat, double digit growth. Tahun ni mengucup double digit. Tapi yang memberi sokongan kepada ekonomi kita adalah pembelanjaan dalaman. Jadi walaupun kita nampak banyak kegusaran daripada harga makin meningkat, harga makin meningkat, tetapi masih ada perbelanjaan oleh rakyat Malaysia. Baik, jadi kita dapat simpulkan ekonomi di Malaysia ni kiranya masih lagi mencabar. Betul. Jadi adakah terdapat peluang ya Encik Imran untuk masyarakat kita meningkatkan pendapatan dalam persekitaran ekonomi sebegini? Sudah pasti, selain daripada buat kerja sambilan, buat Grab dan sebagainya, kita juga boleh menggunakan simpanan kita umpamanya untuk berlabur. Kalau katakan kita simpan duit kita di bank, kita cuma tak dapat apa-apa keuntungan atau interest rate-nya kosong kan. So, jadi boleh letak di fixed deposit. Tetapi fixed deposit pun tak berapa banyak. Jadi lebih baik berlabur. So boleh berlabur, kalau tak berapa mahir dalam pelaburan, mungkin boleh berlabur di amanah saham, unit-unit trust dan sebagainya. Dan juga boleh berniaga lah. Berniaga merupakan satu pelaburan juga. Baik. Baik. Jadi saya memetik daripada perkongsian Encik Imran ya. Jadi Datuk Wan Satria. Ya, saya. Ya, jadi pada yang baru ingin berjinak-jinak untuk melabur, so di mana mereka boleh melabur? Kita consider pelaburan tu selamat ataupun terjamin? Okey, itu satu soalan yang cukup baik lah, especially for young investors yang mula-mula nak invest. Bagi saya, kalaunya kita nak mulakan berlabur, kita kena lihat beberapa ciri-ciri tertentu lah. Satu, objektif. Satunya risikonya, mungkin kita cerita kemudian. Okay. Dari segi pelaburan, kita boleh melabur sendiri. Kita melabur sendiri, kita beli saham sendiri. Ataupun kita membeli unit trust. Unit trust seperti amanah saham yang lebih selamat. Itu ada track record. Jadi bagi saya, kalaunya kita baru mula mencubur diri di dalam ni, sebaik-baiknya adalah dalam unit trust lah. Seperti amanah saham, ASB, ASN, semua itulah. Baik. So tadi Datuk mention about risiko. Boleh Datuk macam elaborate lebih lagi macam mana kita nak nilai risiko dikaitkan dengan sesuatu pelaburan? Okay. Dia senang aja. Selalunya orang tak ikut. We have to be very disciplined, you know. Ya, betul. Bila kita nak melabur, kita first of all kita ketahui objektif kita, you know, and we must see kita punya tahap kita dulu. Kalau kita orang muda lah, kata kita ambil Cik Farah, Farah kata umur 21 tahun ya. You started work and you want to invest. So kita nak invest, kita mesti tahu
jangka masa investment kita. Mhm. Correct. Can be medium term, can be long term. For example, kalau you nak invest untuk kahwin lah, for example kan, you simpan duit dalam 3 tahun. That's your target. Ataupun longer, kata you nak invest untuk anak-anak pelajaran. So that investment horizon akan menentukan cara kita nak invest. Okay, now bila kita invest, kita lihat pula track record financial instrument yang ada. For example, amanah saham atau kita beli saham tertentu yang berkualiti, ataupun kita beli saham-saham di luar negara pun boleh. Sebab sekarang kita ada, macam kita di MIDF ni, kita memang ada MIDF Invest, satu platform di mana klien-klien kita boleh membeli saham-saham umpama macam Apple, Google, itu akan memberikan lonjakan dari segi investment. Jadi bila kita invest, first objektif, timeline dan risiko tu kita tengok the types of investment. Kalau kita kurang, kita tak nak ambil risiko yang lebih-lebih, kita beli unit trust ataupun ETF lah yang orang panggil ni kan. Itulah caranya. Lepas tu last kali kita kena berdisiplin. Kalau kita tak berdisiplin, memang kita akan rugi. Betul. Jadi macam MIDF Invest ni, adakah perlukan minimum pelaburan yang melalui MIDF Invest ataupun any amount can do? Through MIDF Invest, correct me if I'm wrong, I think kita cuma perlukan RM100 saja untuk mulakan, because dia sekarang dibuka untuk saham-saham di luar negara. So kita boleh membeli, tak salah saya lah, RM100 saja, RM100. If I'm not mistaken, RM100 dan kita boleh tambah tambah tu. So insyaAllah masa depan bila ada dapat approval, dia akan platform tu juga boleh digunakan untuk membeli saham-saham di sini. Sementara waktu ni untuk saham di luar negara lah. I see. Okay. Jadi penonton semua, jangan lupa jika anda mempunyai sebarang komen, jangan lupa letak dekat dalam komen. Nanti kita akan adakan someone untuk tolong jawabkan apa-apa soalan mengenai pelaburan. Jadi saya nak bergeraklah selain pelaburan. Saya ajukan soalan ini kepada Encik Fazlan. Apakah alternatif lain yang dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan dan apakah peranan MIDF di dalam konteks ini? Okey, terima kasih. Selain daripada orang kata apa, melabur, kalau kata orang yang tak berapa minat nak berniaga, dia boleh melabur. Tapi kalau kata dia ada minat untuk tambah pendapatan melalui perniagaan, ada beberapa cara lah untuk orang kata apa, nak mulakan perniagaan tu. Tapi perkara pertama yang saya boleh orang kata nasihat lah, bagi nasihat, kita assess diri kita dulu, sama ada kita ada jati diri untuk berniaga ke tidak lah. Setengah orang dia kata saya kenal ramai orang, saya nak berniaga. Tapi kadang-kadang bila kita nak berniaga, bila kita susah, kadang-kadang orang tu tak tolong kita. Betul. Sepatutnya bila dia kenal jati diri dia, sama ada dia ada kekuatan ke tidak atau untuk berniaga, dan dia boleh berniaga. Kalau kata dia tidak ada orang kata jati diri untuk berniaga, dia lebih baik dia melabur dulu, lihat kepada perniagaan yang kurang risiko. Perniagaan kurang risiko ni macam contoh saya bagi macam memulakan perniagaan franchise. So bila perniagaan franchise tu ada franchisor yang akan membantu dari segi mentoring, nasihat dan juga peluang pembiayaan. So bila seseorang tu memang dah rasa betul lah nak berniaga, kertas kerja perniagaan, buat orang kata apa, SWOT analysis, dekat mana kekuatan, mana kelemahan, kat mana opportunity, kat mana dia kena perlu jaga orang kata track tu kan. Dan daripada situ dia kena tengok kepada bantuan kerajaan yang ada daripada Pemerintahan Nasional, Pemerintahan Usahawan Nasional Berhad, PNB, MIDF ataupun yang untuk franchise ni Pembangunan Nasional, PNS. So cuba cari perniagaan yang tak banyak risiko dulu untuk explore, untuk kita orang kata test untuk uji diri kita sama ada kita boleh berniaga ke tidak. Daripada situ dapatkan nasihat. Kalau kita betul nak berniaga, dapatkan nasihat daripada agensi-agensi kerajaan seperti yang saya sebutkan tadi. Daripada MIDF kami ada satu dana untuk syarikat ataupun
SME yang baru nak berniaga, tapi apa yang kami perlu lihat is keupayaan perniagaan tersebut untuk menjana tunai yang cukup untuk bayar balik. Daripada segi khidmat nasihat juga, pihak MIDF kami bawah pembangunan usahawan ada yang kami boleh bantulah. Daripada situ usahawan atau SME baru boleh ada rasa confident, selesa untuk mulakan perniagaan. Baik. Jadi MIDF lebih bertindak sebagai pemboleh daya lah bagi merealisasikan Betul, ya. impian usahawan Betul. untuk mengembangkan bisnes mereka. Ya, betul. Kalau boleh saya tanya, apakah bantuan dan insentif yang boleh dikongsikan kepada dua golongan, iaitu golongan yang berminat nak memulakan perniagaan kecil dengan golongan yang dah memang nak memperluaskan perniagaan sedia ada mereka? Oh, okey. MIDF kami menguruskan dana kerajaan, salah satunya untuk membantu mana-mana usahawan yang ingin memulakan perniagaan. Cumanya pihak kerajaan minta MIDF untuk menilai risiko yang usahawan perlu hadapi daripada segi keupayaan perniagaan dan juga daripada segi boleh bayar balik pinjaman kerajaan tersebut. So salah satu dana yang kami uruskan adalah dana untuk PKS, yang mana peminjam atau kami berikan pinjaman kepada PKS sehingga 5 juta pada kadar serendah 4% setahun. Apa yang kami bantu daripada segi bentuk pembelian aset dan juga untuk modal kerja, ya. Manakala usahawan yang dah berniaga yang ingin mengembangkan perniagaan mereka, sama juga sama ada dalam bentuk, kalau dia masih dalam status PKS, SME yang kecil, kami juga boleh bagi dalam bentuk pinjaman pada kadar 4% sehingga 5 juta. Dan sekiranya dia memerlukan mesin yang moden, yang besar, juga pihak MIDF ada menyediakan dana sehingga 20 juta untuk pembelian aset. Baik. Jadi syarat-syarat kelayakan untuk syarikat-syarikat sebeginilah, usaha-usahaan sebegini, adakah mereka perlu let's say 5 tahun berniaga baru boleh apply ataupun ada yang Dia startup? mengikut objektif dana. Ada dana yang company sekurang-kurangnya 6 bulan beroperasi. Ada juga dana yang company sekurang-kurangnya 2 tahun berniaga, beroperasi. Kebiasaannya pihak kami akan berikan nasihat mana dana yang sesuai untuk tujuan pengembangan syarikat tersebut lah. Ya. Baik. Dan syarat-syarat tadi semestinya ada di laman sesawang MIDF? Betul ya. Boleh masuk ke laman sesawang MIDF, semua ada lah ya. I see. Okey, saya rasa kita masih ada masa lagi. Ya. So, boleh saya tanya? Yes. Soalan kepada para panelis lah. Pergabungan MIDF dengan MBSB adalah satu titik pencapaian penting bagi sektor kewangan di Malaysia. Jadi selepas pergabungan ini, apakah kelebihan yang dapat dijana untuk dikongsikan kepada rakyat Malaysia? You want me to start? Please. Okay lah. Thank you for that question lah. Jadi perjalanan untuk penggabungan ni mengambil masa lama juga. So alhamdulillah pada 2 hari bulan Oktober kita dah mencapai legal day 1. So di mana penggabungan antara MBSB dan MIDF telah bermula lah. Walaupun dia bermula awal, tapi ini the integration of the business and all. In terms of the how they become a bigger or stronger organisation, because MBSB sebagai satu commercial bank. Betul. Dan kita sebagai MIDF sebagai investment bank. Jadi kita complement each other. Kita complement. Bandingnya satu benda yang akan nampak ketara ialah kita ada lebih banyak produk untuk klien kita. So I think kita dapat study, I think especially our shareholders, which is EPF dan PMB, dah bersama-sama lihat akan kekuatan dan kelemahan masing-masing antara dua-dua gergasi ni lah, ya. InsyaAllah akan jadi gergasi lebih besar. Then they believe that InsyaAllah dalam masa terdekat, medium term to long term, medium term especially, we will see
a major MIDF and also MBSB punya merge entity ni will be a force to be reckoned with lah. So maybe you want to share that. Maybe saya sentuh daripada segi produk lah tadi kan. Kita bagi satu bayangan lah apa yang mungkin akan antara produk-produk yang mungkin rakyat di luar sana boleh atau pelanggan MBSB boleh lihat lah dengan merge entity ni. So jadi katakan you sebagai depositor lah, deposit di MBSB. Sekarang ni you juga boleh dengan MIDF Invest macam Cik Wan cakap tadi, you boleh juga ni mungkin in the future link account where you can also trade in the US market as well. Di samping itu boleh dapat khidmat research melalui MIDF Research. Kena cerita sikit lah. Dan kemudiannya kalau katakan peminjam pula, kalau daripada segi perniagaan, produk daripada Encik Fazlan boleh digabungkan dengan produk daripada MBSB. Dan MBSB juga boleh, sebelum ni kita tak ada commercial bank. Jadi kita tak boleh tawarkan perkhidmatan yang lebih lah daripada segi maybe account management dan sebagainya lah. Untuk SME yang saya nampak penggabungan ni dia banyak memberikan situasi kemenangan lah atau win-win kepada SME dan juga kepada the new entity. Contohlah saya bagi tahu macam dulu kami dekat MIDF kami hanya develop syarikat PKS daripada kecil. Bila dia sampai satu tahap tu, bila kami nak bawa ke level investment bank still jauh. Ada syarikat SME kami yang kami bawa daripada kecil terpaksa pergi ke bank lain yang ada corporate banking, limit dia exposure lagi besar kan. So with this dengan penggabungan ini semua dalam satu bangunan, satu entiti, semua boleh dapat kat situ. And then satu lagi yang kalau saya nak tambah, kebiasaannya dana kerajaan ni lebih kepada memberikan tools ataupun alat untuk berniaga. Tak banyak dana kerajaan yang belikan cash atau duit untuk berniaga. So bila penggabungan ni MIDF bagi alat ataupun bagi sesuatu pemboleh kepada perniagaan, the same time SME itu boleh dapatkan cash untuk berniaga daripada MBSB. So it's a win-win for all parties. Semua akan menang. Betul lah. So jadi penggabungan yang akan memanfaatkan rakyat Malaysia dan sudah tentunya MIDF dan MBSB akan sentiasa selangkah ke hadapan dalam memakmurkan ekonomi di Malaysia selepas ini. Lagi satu soalan lah. Boleh. Topik hangat minggu depan, bajet Malaysia 13 Oktober. So mungkin ada panelis yang ingin berkongsi sedikit pandangan atau jangkaan mengenai bajet 2024 yang mampu memampankan ekonomi negara dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia. Maybe we let our head of research will start this. Okay, dari segi bajet lah. Okay, kalau kita lihat bajet ni adalah bajet pertama selepas pelancaran ekonomi, naratif ekonomi madani, selepas pelancaran New National Energy Transition Roadmap, bajet selepas New Industrial Master Plan 2030, dan juga bajet pertama selepas RMK 12 midterm review lah. So kat situ dah ada 4 pelan-pelan ekonomi, jangka pendek, sederhana dan panjang. Jadi apa yang kita tengok daripada segi MIDF Research, bajet ni akan digunakan untuk merealisasikan segala target-target yang perlu dikecapi lah. Of course, target dia 5 tahun dan sebagainya, jaga masa sedikit panjang, tapi ia akan ada satu permulaan lah. Sebab tu kalau kita lihat daripada segi pembelanjaan pembangunan, masih lagi 90 bilion. Ini dah tahun ketiga rasanya dah 90 bilion ni. Tetapi ada sedikit apa yang kami rasa mungkin yang kami akan juga tengokkan, apa yang kita monitor ialah daripada segi subsidi bersasar lah.
Dia sedikit sensitif lah topik ni. Betul. Subsidi bersasar lah. Bagaimana kita perlu merombak semula sistem subsidi kita. Tetapi daripada segi situ juga, kami juga percaya that golongan B40, mungkin juga daripada golongan M40 akan terdapat, kerajaan akan memberi sedikit bantuan lah untuk masa terdekat ni, supaya kita dapat go over that subsidi punya targeted subsidi punya regime lah. In terms of business, maybe Cik Fazlan ada wish list ke? Kebiasaannya untuk PKS ni government, pihak kerajaan ada agenda untuk mereka. Tapi dalam masa yang sama PKS pun tak semua agenda kerajaan dia boleh buat. Betul. Melainkan ada insentif. Ada insentif baru boleh agenda kerajaan tu tercapai oleh PKS tersebut. Insentif ni termasuk dalam bentuk geran lah kebiasaannya, geran ataupun pinjaman mudah lah. Bila contoh geran yang bagi saya PKS amat memerlukan sekarang lebih kepada geran meluaskan pasaran, geran untuk otomasi dan juga digital perniagaan, untuk meningkatkan teknologi digital dalam perniagaan. Sebab apabila geran tersebut diadakan, PKS ni boleh dengan secara langsung dia boleh mengembangkan perniagaan yang lebih luas. Bukan hanya meniaga di Malaysia tapi meniaga secara global. So Baik. lebih kepada bantuan bentuk geran lah yang nampak. Baik. So mungkin saya tambah sikit lah. So kalau kita tengok daripada New Industrial Master Plan 2030 tu kan, dia tak ada satu pelancaran atau there's no mention of incentive. For example, dia very big picture kan. So daripada bajet lah kita mungkin ada betul. insentif untuk SME, untuk sektor ni. So hopefully kita akan dengar something on that lah. Baik. Terima kasih atas perkongsian tu lah. Producer dah beritahu kita nak overrun Oh, ya sikit. ke? Alright. Jadi sebelum saya mengakhiri ni, saya just nak minta Datuk Wan lah bagi satu pesanan terakhir kepada penonton kita. Oh, pesanan terakhir. I think yang first thing is datanglah ke Milu Saham ni. Datang berjumpa semua syarikat-syarikat yang berjaya, dapatkan apa-apa dia punya itulah. Dia punya bantuan ataupun mengenali produk-produk. Bagi saya, bagi kalau ikut topik kita lah untuk cara kita nak meningkatkan pendapatan ni, most important is discipline. Kita kerja kuat. InsyaAllah with the extra money that you have, selalunya orang kata 30% you save. Betul. But even you save 10% pun, put in dalam fixed deposit ke, dalam amanah saham ke, dah mencukupi untuk permulaannya. InsyaAllah, if we are disciplined, we do it the right way, kita akan dapat meningkatkan pendapatan kita. Itu saja. Baik. Pesanan terakhir lah. Teruskan menyokong dan menonton sesi kedua bersama MIDF dengan topik pulangan melabur dalam deposit tetap versus pasaran Amerika Syarikat pada 17 Oktober jam 2 petang. Jadi sesi ini dibawakan khas kepada anda oleh MIDF, sempena Minggu Saham Amanah Malaysia 2023. Jadi terima kasih dan sampai bertemu lagi. Thank you, Cik Farah. Thank you. Thank you, Cik Imran. Thank you very much.